A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara yang disegani, yang berusaha Ibunda Hajah Rosniati Mansur bersama barisan tadbir urus Gemenu Iman yang berdedikasi, yang dialu-alukan lagi dikasihi, hadirin pecinta ilmu dan penginfak istiqamah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, bertemu lagi kita pada pagi ini, pagi Sabtu 7 Syakban 1445 bersamaan 17 Februari 2024, yang berbahagia ini bagi menyuarakan halaqah ilmu dalam kuliah duha di platform Google Meet Gemenur Iman dalam slot tadabbur surah Ali Imran bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang kita segani. Pada pertemuan dalam kuliah Maghrib pada Isnin lepas, kita telah membincangkan ayat 52 sehingga ayat ke-55. Lalu pada pagi berbahagia ini, kita sambung lagi dengan ayat seterusnya. Namun sebelum tu, saya dengan penuh hormat mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk memimpin bacaan Ummul Quran dan sekaligus memulakan pengajian kita pada pagi barakah ini. Falyatafadhal mashkura ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur buat dan milik Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Harapnya baik dan kita dah sampai pada hari Sabtu minggu ketiga. Sabtu minggu ketiga bulan Februari. Semacam sekejap masa tu berjalan. Dalam masa tu pantas berlalu. Amal kita pula tak bertambah-tambah. Itu lebih meruntun jiwa. Kan? Patutnya bila masa tu pantas berlalu, maka amal kita juga semakin pantas berlaku. Tidaklah nanti menjadi layu. Akhirnya terperosok ke dalam neraka yang satu. Menyesal tak berlagu. So, kita nak masuk ayat 55. Ayat sebelumnya tentang mukjizat Nabi Isa. Mukjizat yang begitu luar biasa. Dan mukjizat ni datang kepada Rasul itu untuk mengabsahkan, untuk mengesahkan bahawa orang yang diutus ini benar Rasul. Dan mukjizat ini tujuannya datang dalam bentuk mencari adat. Itu perkataan dalam buku tu, mencari adat. Mengoyak adat sedia ada. Biasanya memang tak boleh buat. Tapi dengan mukjizat, benda tu berlaku. So, mukjizat itu datang dalam bentuk yang
astonishing, outstanding, bentuk yang membungkam. Pun begitu, ada manusia yang hatinya tak terkesan dengan mukjizat. So orang-orang jenis macam ni lah yang datangkanlah mukjizat berkali-kali, mereka tetap tidak berubah. So selepas daripada Allah cerita tentang mukjizat, Allah beritahu pada Nabi Isa, wahyukan kepada Nabi Isa tentang perancangan Allah pada dia. Tentang rancangan Allah pada Nabi Isa. Apa bakal berlaku pada baginda dan apa yang Allah dah diktat tetapkan untuk Nabi Isa. Dan selalunya dialog antara Allah dan hamba ini adalah benda privacy, benda personal. Kan apa yang dipohon oleh adik Irma semalam selepas solat, itu adalah hal personal antara dia dan Tuhan. Kita tak tahu. Dan dia pun tak bagi tahu, mengumumkan dalam Facebook ke mana-mana ke. Korang, aku doa yang ni semalam. Tak ada. Benda ni benda personal. Dan jawapan balas Allah terhadap permintaan kita, bila Allah memakbulkan permintaan kita, Allah tidak pun umumkan kepada seantara alam, ini yang adik Irma minta. Tidak. Tetapi menariknya, hari ini kita nak lihat apa perancangan personal Allah terhadap kisah hidup Nabi Isa, yang benda ni benda yang begitu private dan intim. Sekarang Allah beritahu pada kita, umat Muhammad, tentang the grand plan terhadap Nabi Isa. Perlu diingat, ini adalah untuk mengukuhkan iman kita. Bagaimana? Jika perkara seumpama ini boleh berlaku kepada Nabi Isa, bantuan-bantuan besar semacam ini boleh berlaku kepada Nabi Isa, Allah boleh beri kepada kita bantuan-bantuan yang standard, yang sesuai dengan keperluan kita bila-bila masa. Ini satu dimensi. Allah nak tunjuk bahawa Allah capable untuk buat, boleh buat. Dan benda ini senang bagi Allah. So kita jangan segan, jangan malu untuk minta, mohon, berdoa, bertaubat kembali pada Allah. Kerana Allah Maha Perkasa dan Maha Hebat. So apa dialog antara, apa maklumat yang Allah beri kepada Nabi Isa? Idh qala Allah, ketika Allah berfirman. Dan menariknya cerita kali ini dia datang dalam bentuk third party. Third party. Kan selalu kita tengok berita. So dalam berita tu dia ada laporan Perdana Menteri berkata bahawa 23 hari bulan akan masuk bonus 2,000 kepada penjawat awam. Moga-moga mereka bolehlah bernafas lega sempena nak menyambut Ramadan. Pemberita dia quote perkataan Perdana Menteri. Kan dia kata Perdana Menteri berkata. Cuba baca terjemahan dia ni. Ketika Allah berkata, itu kan seolah-olah macam ada reporter yang sedang beritahu kita, pembaca Quran, waktu tu Allah ada berkata begini. Dia third person, third party yang bercakap bagi pihak menyampaikan cerita ni. Gitu. Dan
Allah boleh saja kata, aku berkata kepada Isa. Boleh? Kan? Ataupun ketika Isa menerima perintah Tuhannya. Boleh? Tapi kenapa? Kenapa datang dalam bentuk third party, third person? Pertama, mengangkat keagungan, kedudukan Allah sehingga berita sebesar ini dinukilkan oleh pihak lain. Kita bercakap dengan anak kita, ada reporter nak datang nak interview. Apa yang puan cakap semalam dengan anak? Tak ada. Sebab perkataan kita tak penting untuk direkod. Gitu. Sebab bila pihak ketiga yang bercakap, maksudnya pihak ketiga tu mencatat, menulis dan merekod apa yang disebut tu. Kan? So apa yang Allah kata pada Nabi Isa? Ya Isa, wahai Isa. Dan panggilan ini berbeza dengan Nabi SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW, Allah tak panggil nama, Allah panggil jawatan. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Allah panggil jawatan, bukan panggil nama. Berbanding Nabi yang lain, Allah panggil nama. Ya Isa, ya Adam, ya Ibrahim. Beza. So Allah panggil nama je. Ya Isa, inni mutawaffika. Wahai Isa, aku akan mengambilmu dengan sempurna. Aku akan mewafatkanmu. Minggu lepas kita dah membezakan antara wafat dan mati. Mati tu nyawa dicabut. Wafat ni, mutawaffika, wafat ni, roh dan jasad diambil. Pengambilan sempurna. Roh dan jasad. Wafat dekat sini bukan ikut kamus Dewan. Kadang kita keliru. Wafat bukan mati ke Ustaz? Itu ikut kamus Dewan. Ini ikut kamus Arab. Lain. So, Nabi Isa tidak mati, melainkan Allah angkat dia ke langit. Allah angkat dia ke langit. Wa rafi'uka ilayya. Dan mengangkatmu ke sisiku. Allah angkat Nabi Isa, Allah ambil roh dan jasad, diangkat ke langit. Wa rafi'uka ilayya. Dan wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan membersihkanmu daripada orang-orang kafir. Ulama tafsir melihat perkara ini dalam bentuk begini. Allah bersihkan tohmahan-tohmahan terhadap peribadi Nabi Isa yang dituduh sebagai anak zina. Tu maksud wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kami membersihkanmu daripada orang-orang kafir. Kan, bahawa Nabi Isa tu bukan anak zina. Satu sudut ia sebab pada zaman sekarang, ada tak pernah kita dengar tuduhan itu? Tak ada. Malah orang Kristian sendiri, dia mengagungkan, mensucikan susuk tubuh ini. Mensucikan Nabi Isa. Malah segala bentuk benda yang baik dan elok di-associate kepada Nabi Isa. Walaupun dengan cara yang melampau hulu, mengangkatnya sebagai anak Tuhan, tapi semua sisi baik diletakkan kepada Nabi Isa. Malah ditempelkan dengan watak penuh dengan kasih sayang, kan, penuh dengan pengharapan. Berbeza dengan apa yang berlaku sewaktu Nabi Isa lahir. Dia disambut dengan tohmahan, kejian dan cacian.
Kan mengatakan Maryam buat perkara yang tak elok, menghasilkan anak semacam ni. So Allah kata Allah yang bersihkanmu daripada orang kafir. Dan sama juga macam kita tuan-puan. Kadang kita elok-elok kat rumah. Tiba-tiba dengar berita dekat office, kata Puan Fauziah ada hubungan intim dengan bos. Kita jumpa bos sebulan sekali pun tak, dia kata ada hubungan intim. Lalu berita tu tersebar merata-rata. Kan diulas oleh TV3, masuk melodi. Siapa yang boleh bersihkan nama kita tu? Di sini Allah kata Allah boleh bersihkan nama tu. Wa mutahhiruka. Allah mensucikan, membersihkan namamu. Sebab tu menghadapi tuduhan, cercaan, apa yang kita boleh buat ialah munajat kepada Allah, kembali pada Allah. Allah yang akan membersihkan nama tu. Kan? Kita sudah pernah mendengar kisah berkaitan hadis ifki. Nama Aisyah, Tanish, nama keluarga Nabi menjadi busuk kerana tuduhan-tuduhan berat daripada puak-puak munafik berkaitan hubungan Aisyah dengan seorang sahabat, Safwan bin Mu'attal. Apa yang Nabi buat untuk membersihkan nama keluarga dia? Ada Nabi keluarkan hadis, jangan cakap yang bukan-bukan pada keluarga Nabi. Ada? Tak ada. Sebulan wahyu tak turun. Sebulan itu Nabi senyap. So rupanya tuduhan-tuduhan jahat macam ni, terutamanya makcik-makcik bawang kat kampung tu. Tu tengok tu, kahwin dah lama, anak tak ada. Yang boleh bersihkan itu semua hanya Allah. Sebab kadang-kadang tuan-puan, berita tentang kekurangan kita sangat-sangat perit untuk telan. Lebih-lebih lagi bila kita tak buat apa-apa, kita dituduh. So di sini Allah beri jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tak payah buat apa-apa. Munajat saja pada Allah. Allah yang akan bersihkan nama tu. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru. So tak payah sedih-sedih, tak payah risau, tak payah bimbang. Kan? Dan bila kita diyakinkan bahawa Allah akan membantu, siapa yang boleh menghalang bantuan dari Allah? Bukankah ini merupakan satu berita yang cukup menggembirakan bagi mereka yang sedang menghadapi? Kan? Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan daripada Nasara. Dan yang menariknya ialah tuduhan-tuduhan jasad. Tuduhan-tuduhan jahat itu dilemparkan kepada Nabi Isa sepanjang hidup baginda 33 tahun sebelum diangkat. Tapi tidak sekalipun Quran mencatatkan tentang kepedihan hati Nabi Isa. Tidak. Sebaliknya, Quran mencatatkan tentang keperitan hati Nabi Musa. Nabi Musa. Dekat mana? Dalam surah Shaf. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani
Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Musa berkata kepada kaum dia, wahai kaumku, kenapa engkau sakitkan aku? Nabi Musa diberitakan melalui Quran menyebut pada kaum dia, apa kalau korang buat macam ni? Aku sakit. Dan perkataan sakit yang digunakan oleh Nabi Musa ialah aza. Aza ni sakit hati. Aza ni sakit yang berpunca daripada mulut, perbuatan, aza. Dan aza juga digunakan dalam surah Ahzab bagi menggambarkan apa yang orang munafik buat pada Nabi SAW melalui lidah-lidah besi mereka. Alsinatin hadid, lidah besi. Dapat kat orang Melayu, lidah setajam pisau. Nah tu, lidah-lidah besi. Tapi Nabi Isa tidak begitu. Tidak diceritakan tentang apa yang berlaku, apa bentuk kesakitan. Cuma nanti surah Maryam tu adalah dia punya detail apa yang diucapkan oleh pendeta-pendeta Yahudi pada zaman tu. So, kita teruskan. Waja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami akan jadikan orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir hingga hari kiamat. Tadi Allah tinggikan kedudukan baginda, Allah sucikan baginda, dan sekarang Allah sebut tentang pengikut Nabi Isa. Dan benda ni perlu dengar elok-elok. Kang nanti keluar daripada kelas, orang-orang Kristian tu rupanya tinggi berbanding orang kafir. Kan tu nak kena starlight dia punya dahi tu. Dengar betul-betul. So, mereka yang ikut Nabi Isa akan jadi ahli syurga dan selamat di akhirat kelak. Apa maksudnya ni? So, jangan baca literal saja. Kalau tak nanti kita akan keliru. Dan ayat ini juga menjadi hujah kepada orang-orang Kristian bila dia berdialog dengan kita umat Islam. Dia kata tengok, ni ada yang ikut Nabi Isa. So, bila Allah kata waja'ilul ladhina taba'uka, dan kami jadikan orang-orang yang ittiba, mengikutmu, fawqal ladhina kafaru, tinggi berbanding orang-orang kafir, sehingga hari kiamat, ini bermaksud golongan Hawariyun. Golongan Hawariyun. Zaman dia. Zaman Nabi Isa. Dan sekarang, ada tak pengikut Nabi Isa? Ada. Ada. Siapa? Umat Nabi SAW. Umat Nabi Muhammad SAW. Kerana bila Nabi Isa turun kali kedua, dia juga akan mengikut syariat dan sunnah Nabi SAW sampai hari kiamat. So kalau Nabi Isa sendiri ikut syariat Nabi SAW, maka kita yang mengikut syariat Nabi sedang menjadi pengikut Nabi Isa. Gitu. So waja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Kan? Betul ajaran Kristian ni dia meng-highlightkan tentang kasih sayang. Tak dinafikan mereka punya spiritual
realiti tentang kasih sayang ni sangat menebal. Emosi mereka tentang kasih sayang ni tinggi. Dan kalau nak dibandingkan dengan umat Islam, Kristian lebih banyak menangis banding kita. Sebab diorang punya emotional quotient, diorang punya spiritual quotient tentang kasih sayang ni sangat menebal. Tapi itu saja tidak cukup. Sebab Allah sebut tentang ittiba, mengikutmu sebagai nabi, bukan menganggapmu sebagai anak Tuhan. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah tempat kamu kembali. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan aku akan beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan, tentang apa yang kamu keliru. So sebelum Allah memutuskan, better off kita pilihlah jalan yang betul, jalan yang baik, jalan yang tepat. Begitu. Oh, Hajar Nur pun ada. Bagus-bagus. Berjalan bagus-bagus. So 56. Fa'ammal ladhina kafaru fa'u'azibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Bagi orang-orang kafir, kami akan menyiksa mereka. Fa'u'azibuhum, kami akan menyiksa mereka. Azaban syadida, azab yang dahsyat. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. So Allah sebut tentang orang kafir, dan ayat ini terpakai untuk semua orang kafir. Alladzina kafaru, semua orang kafir. Rupanya yang kita lihat, mereka-mereka yang kufur terhadap Allah ni, kita melihat kehidupan mereka macam good, best, boleh pesta sana sini, dapat banyak kekayaan, kereta yang bukan-bukan, rumah besar-besar. Rupanya mereka sedang mendapat azab yang dahsyat di dunia. Sebab lazimnya mata kita tidak melihat realiti. Mata kita hanya melihat selapis pertama je. Apa kedahsyatan azab dekat dunia ni? Hati. Mereka dapat seksaan jiwa. Secara individu, secara kelompok. Hati mereka terseksa kerana tak puas. Tuan-puan pernah dengar kumpulan Linkin Park? Tak pernah. Kat rumah tak ada radio. Linkin Park. Dia punya penyanyi utama dia Chester. Penyanyi utama dia Chester. Dan penyanyi utama dia mati bunuh diri sebab tertekan. Penyanyi utama dia mati bunuh diri kerana tekanan jiwa. Oh, rupanya tekanan jiwa ni dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Dan selama ini Allah angkat bebanan tekanan jiwa pada kita. Allah angkat bebanan tekanan jiwa pada kita. So, bila jiwa tertekan, siapa yang boleh lift it up? Siapa? Allah. Kan ada kita ni orang-orang beriman ni, kalaupun diuji jiwanya, perasaannya, dia akan tetap ingat dan kembali pada Tuhan. Tapi kalau macam mereka menghadapi tekanan,
Apa? Mungkin perniagaan, mungkin kurang popular, mungkin perkahwinan, mungkin apa saja. Siapa yang boleh membantu meredakan tekanan jiwa tu? Allah. Diorang tak ada. Tak ada. So, bila Allah kata azaban syadidan fid dunya, bebanan jiwa, bebanan tekanan pada jiwa tu, itu sangat sukar. Dan sekarang ini, ramai je tentera-tentera Zionis yang menghadapi tekanan jiwa yang dahsyat. Tinggal lagi sebab mereka ini mengawal media, benda tu tidaklah keluar di highlight di mana-mana. Kan adalah beberapa video keluhan daripada tentera yang tak sanggup, dah tak sanggup, jadi gila. Dan bila Allah beri azab, sebab belum masanya untuk dapat azab fizikal. Belum masanya untuk dapat azab fizikal. Allah beri azab mental dan emosi. Kalau kita baca surah Hasyar, apa yang Allah perlakukan kepada Yahudi Bani Quraizah tu? Allah datangkan satu bentuk ketakutan pada hati mereka. Sehingga akhirnya mereka sendiri yang buka pintu tembok tempat mereka bertahan. Sebab tak tahan, rasa takut ni tak tahan. Dan hati takkan pernah tenang kerana mereka menolak kebenaran. Kan, berapa ramai artis-artis barat yang terjebak dengan alkohol melampau, ketagihan, terjebak dengan dadah sebab hati dia kosong. Hati dia kosong. Maka berbahagialah tuan-tuan, kan, ahli-ahli Quran ni yang hatinya sentiasa ada dan terisi untuk Tuhan. Sebab walaupun kita ada apapun sahaja material dunia ini, kalau hati kosong, itu tak ada ubat. Itu tak ada ubat. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka sekali-kali tidak ada sebarang penolong. Mereka langsung, tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa yang sudi untuk tolong. Dan kalau kita baca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan dan bantuan Allah beserta dengan kemenangan. Wow, Allah sebut pada kita orang beriman, bantuan dari Allah tu datang. Allah sebut kepada orang kafir, tak ada bantuan untuk korang. Analoginya macam ni. Kita sama-sama pelarian dekat kemah pelarian Palestin. Ada 2 kemah je tinggal. Kemah saya dengan kemah adik Irma. So bila bantuan datang, UN datang, dia pergi kemah adik Irma, dia bagi bantuan sebanyak mungkin. Lepas tu bila saya kata, takkan kemah dia saja? Kemah saya tak ada ke? Tak ada bantuan untuk kemah awak. Sedangkan kita nampak tu bantuan bertubi-tubi pada kemah yang lagi satu. Dan dekat mahsyar, sewaktu timbang amal, sewaktu proses itu berlaku, adakah orang-orang kafir ni tak nampak apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang beriman? Nampak ada Irma, kau, jalan. Saya tanyalah, jalan. Yang ni, sama jalan terus. Diorang nampak. Tapi baik
by the time diorang punya turn untuk di soal siasat, siapa? Siapa nak bantu? Diorang nampak Nabi bagi syafaat, Quran merayu-rayu, dia nampak. Tapi by the time dia datang, siapa nak bantu aku? Ui, itu dia kekecewaan. Ha, itu jam tak dapat nak digambarkan. Siapa nak bantu aku? Sebab tu sepanjang kita hidup ini, carilah perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat di akhirat nanti. Datangkan manfaat di barzah. Bacalah Quran. Biar Quran tu jadi teman. Ada pembantu, ada yang nak tolong. Ada yang nak ngopeni. Tu Jawa kata macam tu lah. Yang nak membantu. Kan. Wa malahum min nasirin. Lah kata orang kafir ni tak dibantu. Tak dibantu. Malah ayat-ayat semacam inilah sebenarnya yang menjadikan Nabi menangis. Usaha Nabi untuk sampaikan dakwah ni kerana ayat semacam ini. Allah kata di dunia dia dapat azab, di akhirat pun dapat azab, malah terutamanya di akhirat tak ada siapa boleh bantu. Kalau dekat akhirat nanti tak ada siapa boleh bantu, selagi mana aku masih hidup dekat dunia ni, aku nak bantu mereka kenal Tuhan. Kalau aku tak bantu, siapa nak bantu? Satu Nabi keluar buat kerja dakwah. Kesian dekat diorang. Kesian pada kawan-kawan kita. Kesian pada orang-orang Cina yang kita kenal baik. Orang-orang India yang kita kenal baik. Kesian pada diorang. Kalau diorang tidak kenal Tuhan dan kemudian mati, tak ada siapa boleh bantu. Sedangkan kita berjiran dengan dia berpuluh tahun. Maka sampaikanlah sesuatu dari Quran agar sekurang-kurangnya mereka sedar dan kembali pada Tuhan. Kemudian, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang beriman. Amanu, terbukti beriman, itu fi'il madhi. Amanu, telah beriman. Wa amilus solihat, dan dia melakukan amal-amal soleh. As-solihat itu dalam bentuk jamak, tapi jamak yang kecil. Kerana ada alif ta, kelihatannya macam cute, kecil, comel, molek. So amilus solihat, dia indicates begini. Perbuatan baik yang kecil tapi kita buat banyak kali. Perbuatan baik yang kecil kita buat banyak kali. Senyum, suka menyapa orang, benda-benda kecil. Kan, suka kemas rumah, kecil. Tapi kita konsisten buat. Solihat, ada alif ta dekat situ, maksudnya dia konsisten buat, banyak kali dia buat. Seorang beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan baik consistently, banyak kali, fayuwafihim ujurahum, kami sempurnakan pahala mereka. Kenapa Allah kata sempurnakan pahala? Kenapa sempurnakan pahala? Sebab kita tidaklah selalu pada keadaan yang paling baik sewaktu kita beribadah. Contohnya malam tadi, saya bertolak daripada Putrajaya jam 10 sampai dekat Melaka jam 12.
Bila sudah sampai Melaka jam 12, masing-masing sudah letih dan penat, kan? Dan bila letih dan penat, tahulah masing-masing muka macam nak kena sepak. Senyum tak ada, apa tak ada, letih, penat. So dengan muka macam tu, kita masuk ke dalam rumah dan menyapa ayah dan ibu mertua. Wajar tak? Kan berbeza waktu kita tengah fresh, awal pagi, tengah ceria, senyum-senyum. Sapaan kita pun, lebih bertenaga, kan? So ada masa kita punya kondisi badan penat, letih, kita menyapa pun macam nak tak nak, senyum pun senyum pekat dan kelat. Ada masanya kita sangat sangat energetik, sangat ceria, dan dia menerima dengan seronok. Sama juga macam kita solat. Bukan setiap masa kita solat tu kita boleh beri fokus tumpuan yang 100%. Tak, ada masanya solat isyak terutamanya. Dah penat-penat macam tu, dah tengok K-drama 6 episod, isyaknya pukul berapa? 12.30. Mata dah ngantuk-ngantuk, tengah berdiri baca Fatihah, boleh ulang 3 kali. Ya, aku baca apa tadi ni? Kan? Tidak semuanya, tidak selalunya kita punya ibadah itu pada top notch. Sekarang Allah beritahu, 30 tahun kita beribadah, Allah akan ambil yang paling tinggi markah. Allah ambil yang paling tinggi markah dan disamakan semua markah tu ikut markah paling tinggi. Itu maksud wa yuwafihim ujurahum. Kami sempurnakan seluruh ibadah dia ikut markah paling tinggi. Satu bila bab ibadah ni tuan-puan, usahalah sungguh-sungguh untuk tambah baik, tambah baik, tambah baik. Boleh jadi ada satu kali kita buat, markahnya paling tinggi, dan dekat akhirat nanti Allah ikut markah paling tinggi sebagai standard markah keseluruhan ibadah kita. Nikmat yang macam mana lagi yang kita nak? Wa yuwafihim ujurahum. 60 tahun kita hidup, tak sama cari ibadah kita. Allah ambil yang paling tinggi bagi meletakkan ini standard ibadah kau. Paling tinggi. Dahsyat. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, wa yuwafihim ujurahum. Rasa-rasa ibadah kita ni cukup ke? Tak cukup. Katalah saya jual rumah. Saya jual rumah pada puan siapa lagi nak dipetik ni. Saya jual rumah pada Puan Anis. Puan Anis. Rumah 3 ekar, ada 120 bilik. Saya jual murah-murah je lah. RM100. RM100. Tapi Puan Anis, dia nak dapatkan 50 sen pun susah. Dia nak dapatkan 50 sen pun susah. Kan? Nak dapatkan 50 sen tu pun susah. Jadi, apa dia buat? Ustaz, saya dah kumpul ni. Saya ada RM20 je, Ustaz. Saya ada RM20 je. Harga tadi berapa? 100. Dia ada RM20. Dengan rasa gerunnya, takut kepada penolakan. Dan dia tahu kalau tak dapat pun tak apalah.
Tapi aku nak rumah ni. Kalau tak dapat pun tak apalah. Tapi dia nak juga kan. Itu yang ditawarkan. Ustaz, saya ada RM20 je Ustaz. Macam mana Ustaz? Atau boleh ansur-ansur ke macam mana ke? Dan saya kata okey tak apa. Ambil lah. Rumah tu dan RM20 ni jadikan bekal. Itu maksud menyempurnakan. Kita 60 tahun beribadah, dah cukup ke untuk beli syurga? Takkan boleh dan takkan pernah cukup. Tapi Allah beri syurga untuk sempurnakan. Allah beri syurga untuk sempurnakan ganjaran. Wa yuwafihim ujurahum. Kita masuk syurga bukan kerana amal kita. Kita masuk syurga kerana Allah nak sempurnakan ganjaran bagi kita. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tutup dengan Allah tak suka orang-orang yang zalim. Kenapa tiba-tiba zalim ni? Kenapa tiba-tiba zalim? Kan? Ada ke hal ehwal tentang kezaliman yang dekat atas ni? Ada tak? Ada dia tindas orang lain, ada tak? Kenapa tiba-tiba Allah sebut zalim? Kerana hal ehwal berkaitan dengan Nabi Isa, majoriti pemahaman manusia adalah tentang dia anak Tuhan. Bila orang anggap dia anak Tuhan, orang tu sedang melakukan syirik. Syirik merupakan kezaliman paling besar. Bila Allah kata Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang buat zalim. Kezaliman pertama, jauhi diri dari syirik. Bukankah Allah ada sebut tentang mukjizat Nabi Isa, dia boleh buat begini, dia boleh buat begini. Kita perlu rasa kagum pada Allah, bukan pada Nabi Isa. Sebab kalau kita kagum pada makhluk, meninggikan makhluk, kita syirik pada Tuhan. Allah kata Allah tidak suka pada orang-orang yang zalim. Bukankah Allah dah beritahu buat amal ini, amanu wa amilus solihat. Amal disulami dengan iman pada Tuhan. Amal bukan untuk tunjuk pada manusia. Oh, bagus dah Ustaz Nazri ni, baca Qurannya bagus, ni bagus. Memang untuk orang puji. Aku buat semua ni untuk orang puji. Salah. Amal itu untuk Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Jika buat macam itu zalim. Innallah wallahu la yuhibbuz zalimin. So, ayat di atas semuanya terkait dengan ada potensi kezaliman boleh dibuat. Begitu. Dan kemudian Allah kata zalika natsluhu alaika minal ayati waz zikril hakim. Begitulah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Begitulah kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad. Sebahagian daripada berita-berita besar. Sebahagian daripada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar dan wazikril hakim. Dan Quran yang penuh dengan hikmah. Kami bacakan kepada engkau dari ayat dan Quran yang penuh hikmah. So, Allah tutup kisah Nabi Isa dengan conclusion begini. Demikian, kami bacakan kepadamu. Bayangkan, Allah beritahu pada Nabi SAW, kami bacakan Quran untukmu. Ui, how sweet is that? Kan? Dia macam, kita bacakan bedtime story pada anak.
kita punya ayat terakhir. Begitulah Mami dah bacakan. Dan moga-moga cerita ni jadi pengajaran. Okay, good night. Begitu sekali Allah layan Nabi. Kan? Nampak tak sisi romantik dan betapa kecintaan Allah pada Nabi. Allah berikan ayat dan dalam bentuk yang begitu intim, begitu menenangkan hati. Zalika natluhu alaika minal ayati wa zikril hakim. Luar biasa. So, itu part berkaitan dengan Nabi Isa, maknya dan anaknya. Kemudian Allah teruskan lagi dengan menyatakan kejadian Nabi Isa. Sebab ialah kelahiran dia tu benda yang mustahil kot. Macam mana Maryam boleh ada anak sedangkan dia tidak berhubungan dengan mana-mana lelaki? Tak boleh brain tak boleh brain. Okey, sekarang Allah jawab bagaimana benda tu boleh berlaku. Memang kejadian kelahiran itu ajaib, dilahirkan tanpa bapa. Tapi tidaklah benda tu, keajaiban itu boleh dijadikan sandaran. Sebab dia special macam ni lah, kita perlu sembah. Tidak, bukan begitu. Sebab kalau dari sudut kelahiran, bukan Nabi Isa sahaja yang pelik dan ajaib. Dan tidaklah kelahiran Nabi Isa itu lebih berbanding kejadian Adam. Kalau Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa, Nabi Adam tanpa ibu dan bapa. Itu lebih pelik. Tapi kenapa tak sembah Nabi Adam? Nampak? Kristian punya idea, dia salahkan Nabi Adam sebab buat dosa. Dan dosa itu original sin. Dosa itu dosa warisan. Patutnya Nabi Adam tu disembah sebab dia tak ada bapa, tak ada mak. Ni, Allah jawab. Kenapa kau nak sembah Nabi Isa? Sebab dia pelik, tak ada mak, tak ada bapa. Nabi Adam. Tapi nampak tak bagaimana syaitan mendatangkan was-was idea, Nabi Adam ni tak boleh disembah sebab dia yang buat dosa. So original sin tu, dosa keturunan itu. Maka Nabi Isa ni datang sebagai anak Tuhan, menyelamatkan semua manusia daripada dosa jadian ini, dosa keturunan. Maka dia yang perlu disembah. Tu licik dia syaitan. Kan? So kita teruskan. Inna masalah Isa indallah. Teruskan je walaupun 9:27 dah. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sungguh kejadian Nabi Isa di sisi Allah sama macam Allah cipta Nabi Adam. Bagaimana Allah cipta Nabi Isa sama je dengan Allah cipta Nabi Adam. Malah Nabi Adam lebih hebat. Khalaqahu min turab. Kami cipta Adam daripada tanah. Nabi Isa kami juga cipta dia. Tapi dia bukan daripada percampuran mani lelaki dan wanita sebab dia tak ada bapa. Tapi Adam dari tanah. Langsung tak ada percampuran antara wanita dan lelaki. Tak ada. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian kami berfirman, jadi, maka Nabi Adam hidup. So dari sudut kelebihan, lebih lagi Nabi Adam. Kan?
Dan Allah kata apa lagi? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu absolutely, solely datang dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin. Kebenaran yang mana ni? Nabi Adam begini, Nabi Isa begini. So kita yang baca Quran, maklumat yang ada dalam Quran adalah the absolute truth. Kebenaran sebenar. Kemuncak kepada kebenaran Quran. So maklumat tentang penciptaan Nabi Isa, maklumat tentang penciptaan Nabi Adam, sejarah tentang Nabi Isa, sejarah tentang Nabi Adam dapatkan dari Quran, bukan sumber lain. Jika tidak, kita akan salah. Allah kata al-haqqu mir rabbik. Kebenaran semata-mata datang dari Allah. Datang dari Tuhan. Kebenaran bukan dari Ustaz Nazri. Kebenaran bukan daripada mufti. Kebenaran dari Allah, dari kitab Allah. So nak tahu kebenaran, baca Quran. Fala takum minal mumtarin. So jangan ragu. Ya, kita mungkin tidak banyak menulis. Seperti mana Yahudi menulis, Nasrani menulis tentang sejarah agama mereka. Tapi adakah tulisan mereka tu pada kategori itulah kebenaran? Kan. So Allah beritahu kebenaran sebenar datang dari Allah. So bila kita berpegang dengan kebenaran ini, kita akan selamat. Dan penutup tuan-puan. Tuan-puan pernah tengok Mentega Terbang? Filem Mentega Terbang tu. Apa tu? Apa tu? Butterfly. Butter kan mentega, fly terbang. Ada nama filem Mentega Terbang. Dibuat oleh orang Melayu. Di dalamnya syarat dengan cerita-cerita tentang ketuhanan. Dia mencari, dalam cerita itu, dia mencari kebenaran sebenar. The absolute truth. Kebenaran sebenar. Tapi cara dia cari itu, kebenaran sebenar, ikut dia punya kepala otak dia. Dia tolak Quran. Dia bandingkan Quran dengan agama lain. Dia bandingkan Islam dengan agama-agama lain. Dia pertikai itu dan ini dalam agama. Agama ni macam ni, agama ni macam ni. Dia buat perbandingan agama. Akhirnya tak ada pun jawapan secara jelas. Di hujung cerita tu tak ada. Maksudnya tak ada mana-mana agama yang memegang kebenaran sebenar. Conclusionnya, tak ada mana-mana agama yang memegang the absolute truth, kebenaran sebenar. Bahaya. Pemikiran tu bahaya. Kan? Bila Allah kata al-haqqu mir rabbik, kebenaran datang dari Allah. Dan Allah iktiraf agama ni sebagai agama yang benar, agama sebenar. Kan? Inna ad-dina indallahil Islam. Gitu. So 9.33, kita berhenti dulu. Sambung esok. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Masya Allah, sebuah perkongsian dan tadabbur yang sangat menjawab persoalan hati saya secara peribadinya. Allah Maha mendengar dan menjawab. Alhamdulillah ala kulli hal. Jazakallahu khairan Ustaz kerana dah jadi pengantara untuk saya lebih memahami persoalan-persoalan yang dalam mencari jalan benar menuju keridaan Allah. InsyaAllah diharapkan jemaah juga dapat manfaat daripada perkongsian ilmu ni. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz nak buka satu soalan tak?
Boleh? Mana Ustaz nak meraihkan? Boleh ya? Baiklah jemaah, kalau ada persoalan yang nak ditanyakan, boleh sekarang ajukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang berkenaan dengan cerita Merdeka Terbang tu kan. Last kali yang saya faham, dia tengok dekat kubur mak dia tu, kat batu nisan tu kan ada butterfly kan. Kan dia pernah wish, dia kata minta tanda. Lepas tu tiba-tiba butterfly tu terbang. Pada saya dia macam ada juga consideration untuk itu jugalah, nak tukar agama juga kepada yang Buddha ke apa ke yang incarnation tu. Pada Incarnation. saya lah. Pada saya lah. Tapi sebenarnya benda tu dia subjek kepada siapa yang melihat. Dia melihat sebagai dia sudah bebas daripada dunia, tidak lagi sengsara di dunia. So dia banyak interpretasi. Itulah bila dia tutup dengan begitu, dengan ruang yang besar begitu, orang akan jadi keliru lah. Mereka yang orang akan mengikut tanggapan masing-masing. Kata ini Buddha quote yang betul, ini yang macam ni quote yang betul. Akhirnya menimbulkan persepsi yang yang tak berkesalahan. Ibaratnya tepuk dada tanya selera. Ya. Tepuk dada tanya iman. Sepatutnya filem macam tu dia bawa manusia untuk berfikir dan dan stick pada ajaran agama yang betul. Dia dapatkan contoh Islam pun tak betul. Bapak dia nasihat pun dengan seluar pendek. Kan itu bukan adab bapak dengan anak. Bapak dia pun ada tattoo besar. Lepas tu nak cakap pasal agama, tangan bertatu. Nak bagi tahu orang yang dulu bertatu dia juga ada hak bercakap dengan agama. Tidak. Memang tak ada hak sebab kau tak tahu apa-apa pasal agama. Kau hanya ada kesedaran untuk beragama tapi you have no idea tentang agama. Kau hanya pada level mengikut je. Kan? So semakin engkau mengikuti, engkau belajar, barulah kau ada idea. Oh, agama ni macam ni. Bukan ikut kepala. Agama bukan ikut kepala. Agama ikut yang hak. Hak tu siapa? Allah. Bukan ikut kepala kita, bukan ikut logik kita. Gitu. Lepas tu Jakim pun macam disindir-sindir sebab tak benarkan keluar agama semua kan. Yang tidak benarkan keluar agama ni Tuhan. Maka kita sebagai manusia, kita buatlah undang-undang prevention dari benda tu. Jadikanlah dia susah. Sebab yang tak bagi keluar agama ni Tuhan. Dan asalnya hukuman keluar agama ni bunuh. Jadi kita tak boleh nak zaman sekarang ni tak boleh nak bunuh orang keluar agama. Apa yang kita boleh buat ialah kita susahkan dia untuk keluar dari agama. Begitu. Kan? Tapi begitulah bila manusia dia tak mahu hidup beragama. Lalu dia merasa itulah jalan keluarnya. Dan silakan. Tapi surah Jumaah sendiri menyatakan, kalaulah betul apa yang kau tanggap itu, tak ada absolute truth. Engkau rasa agama tu bagus dan betul. Teruslah minta kematian. Tapi tak juga engkau nak mati. Kau masih nak hidup. Sebab engkau tahu jauh di sudut hatimu kau takut pada kematian. Takut kalau apa yang aku pilih ni tak betul dan masuk neraka. Kita takkan boleh lari daripada fitrah.
Kan yang cipta kita kan Tuhan, Allah. Allah letakkan satu bentuk fitrah dalam hati kita. Fitrah ni bagaimana? Kalau kita buat salah, kita rasa tak selesa. Kita rasa tak selesa. Netanyahu tu Ustaz, dia buat salah, bukan saja salah Ustaz, dia bunuh orang. Relax aja. Itu sebab kita mandang selapis. Tang mana yang dia relax tu, kita nampak ke hati dia. Kita Tangan dia boleh pun gigil lah Ustaz. Dalam video. Tangan dia gigil. Kita ni tuan-puan, hari ini kita bangun, bagaimana hati kita? Hati kita menjadi sibuk, fikiran macam-macam sebab kita nak memikirkan tentang nak bersihkan rumah, nak masak apa, kan? Lepas tu kita kata, aku stres lah Ustaz. Stres. Tapi dalam stres itu hati tuan-puan tetap tenang. Tak ada apa yang digusarkan. Tak ada apa yang ditakutkan. Gusar suami kahwin lain, itu biasa. Takut benda tu berlaku, itu biasa. Tapi takut yang sebenar tu tak ada. La khaufun. Tak ada sebarang kegusaran. Tak ada takut. Hati kita ni tenang, tenteram. Dia hanya benda-benda trivia. Benda-benda nak kemas rumah, nak buat itu, nak buat ini, nak pergi berjalan, nak pergi tengok wayang, nak gelang, tambah lagi gelang. Itu je. Kan? Supaya hati tetap tenang. Nampak anak boleh senyum. Hati tetap bahagia. Itu hati orang beriman. Hati dia ni tak ada ketakutan yang mencengkam. Macam Chester tadi tu. Kenapa dia bunuh diri? Sebab hati kita tak dapat nak gambarkan. Hati dia tu punya kosong, punya takut sehingga dia rasa, aku tak boleh hidup dah lah. Aku nak hentikan ni semua. Aku tak boleh dah. Tak boleh. Bunuh diri. Kan? Gitu. So, Ustaz, nak tengok mana tu cerita yang Ustaz cakap tu macam sonong lah nak tengok. tak boleh tengok. Tak boleh. Kerajaan Malaysia tak bagi tengok. Tak bagi tayangkan. Oh. Tak boleh. Orang-orang macam kita ni yang tak melihat jauh. Tak memahami perbincangan falsafah begitu. Baik tak payah tengok lah. Tadi dekat surah Ali Imran tu Allah kata apa? Mumtarin tu kan. Mumtarin al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah. Janganlah kamu berhujah, berdebat panjang lebar dengan mereka kerana khawatir kalau hujah tu panjang lebar kita jadi keliru dan kita rasa betul juga diorang cakap tu. Gitu. Kita akan mudah goyang macam tu. Sebab tu bila berdebat, berhujah ni, dia bukan semua orang boleh melaluinya dengan baik. Orang-orang terlatih, orang-orang yang berilmu dan mereka-mereka yang cekap sahaja. Untuk kita orang-orang kebanyakan macam ni, tak apalah. Kita membawang sudahlah. Kita membawang sesama kita dah lah. Sebab dia adalah salah satu jurang yang bahaya untuk kita terjun. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. saya nak tanya satu boleh tak? Boleh, Macam 3 pun tak apalah. saya kan macam lalu pergi ambil cucu saya balik sekolah kan. Habis tu saya tengok perempuan-perempuan sekarang yang muda-muda Ustaz. Rupa cantik pakai kereta mewah. Tapi keluar Ustaz, baju tuck-in, seluar ketat, baju ketat. Ya Allah, aku kata saya nak tegur. Saya takut kena marah. Mesti dia orang intellectual tengok macam dia orang bergaya kan, orang berada. Lepas tu yang suar pendek pun ada. Lelaki suar pendek sampai ke apa. Allah, aku tak habis mata aku berdosa, aku kata. Jadi tak nak pandang macam mana lah Ustaz. Saya kena pandang juga nak tengok jalan. Saya kata macam mana aku ni aku kata. Kadang tak tahu nak cakap Ustaz, saya tengok yang perempuan tak pakai tudung pun dah sedihnya Ustaz. Lepas tu pakai setengah tu perempuan Ustaz. La ilaha illallah, saya kata. Kerana tu Ustaz, saya nak cakap saya takut kena marah.
Ada ambil gambar tak? Nak tengok. Oh, nantilah lain kali. Orangnya cantik, perempuan cantik pun. Ustaz, lawa bergaya. Tapi baju tak in. Allah, aku kata. Sebenarnya yang Allah perlihatkan pada kita tu kan hiasan untuk dunia. Kita nampak perempuan tu cantik, bergaya, bajunya begitu dan begini. Itulah hiasan dunia. Yang ada campur tangan syaitan untuk menghias supaya menarik minat manusia-manusia. Dan kalau setakat itulah hiasan yang cantik sehingga ada manusia tertarik, maka amat malanglah bagi dia kerana dia belum nampak lagi hiasan indah yang digambarkan dalam Quran tentang syurga. Kan? Manusia macam tu, dia berpakaian macam tu untuk apa? Untuk orang lain. Itu kan kesian tu. Kesian. Ya, kita lihat dia ada banyak harta, mungkin keretanya mewah. Tapi hidup dia untuk memuaskan orang lain. Kan kesian. Dia terpaksa pakai macam tu. Ketat-ketat, tak pun singkat-singkat. Masuk pula pasaraya yang airconnya sejuknya bukan main. Terpaksa menahan kesejukan sebab pakaiannya, badannya kurang pakaian. Tapi sebab fashion, dia tahankan juga. Tapi realitinya, adakah mereka bahagia dengan pakaian macam tu? Tak. Buktinya apa? Sejurus selepas dia sampai ke rumah, dia akan buka semua tu. Dia akan buka sepantasnya semua tu. Kasut-kasutnya buka, lepas tu dia akan rehat. Lega. Oh, rupanya selama ni dia pakai benda tu terseksa. Semata-mata nak show off je. Terseksa. Berbanding dengan kita pakai baju ni. Sampai ke rumah ada kita terburu-buru nak tukar baju lain. Kecuali kalau baju yang selesa tu baju kelawar lah, kita tukar lah. Tapi kita tidak pernah terseksa untuk pakai pakaian biasa kita. Kan? So dia ada pandangan yang realiti kita nampak. Dia ada pandangan-pandangan yang lebih dalam dari itu. So apa yang membahagiakan kita ialah bagaimana hati tu yang menterjemah nanti. So kalau bagi saya orang macam tu, dia bukan masa yang sesuai untuk kita datang dan tegur. Tak. Tapi kita doakanlah daripada jauh. Sebab melihat keadaan, dia muda lagi. Kan mungkin dia belum nampak jalan keluar. Atau dia belum dapat apa yang dia mahu. Saya pernah dapat nasihat begini daripada saya punya senior dulu. Dia kata macam ni, nama timang-timangan saya Sam. Nama Nazri dipanggil Sam kan. Tu adalah sejarahnya tu macam mana boleh jadi Sam. So dia cakap macam ni, Sam. Sekarang ni kau tengah nak berjalan dan berlari. Kau tengah nak berjalan dan berlari. So kau berjalanlah, berlarilah semahumu. Tapi nanti sampai satu masa, bila kau dah penat, engkau akan duduk. Waktu itu, bila engkau dah duduk, terus duduk, jangan bangun-bangun. Dia nasihat macam tu je. Sekarang ni kau nak berjalan dan berlari, terus buat. Sampai satu masa nanti bila kau dah penat, kau duduk, dah terus duduk, jangan lagi bangun. Jangan lagi bangun. So ada manusia bila sampai kepada
saat dia perlu duduk, tapi rupanya dia dah tua. Dia nak juga bangun. Nak juga berlari macam orang muda. Akhirnya kerana osteoporosis, kan, reput tulang, dia rebah dan mati begitu sahaja. So untuk orang-orang muda ni, biar dia nak rasa, biar. Bukanlah dengan maksud kita redha apa yang mereka buat, tak. Tapi dalam masa yang sama kita doakanlah. Bukankah doa kita kepada saudara kita yang dia tak tahu, itu doa yang makbul. Maka doakanlah mereka agar Allah beri petunjuk, beri hidayah. Dan kita tak tahu penghujung hayat dia bagaimana. Boleh jadi bila dia nampak jalan keluar, dia akan terus duduk dan dia akan duduk selama-lamanya. Kan? Saya yakin dan percaya dia, orang-orang yang macam tu, dia ada nilai fitrah yang belum terkubur dalam hati dia. Berbanding dengan Zainis tu, itu langsung tak ada fitrah dah tu. Pemimpin dia langsung tak ada fitrah. Orang-orang bawah, tentera-tentera bawah yang memberontak, yang protes, itu masih ada nilai fitrah. Sebab tu dia protes, dia berontak. Dia tak nak ikut, dia jadi stres, dia jadi gila. So jauh di sudut hati dia, aku tak boleh buat benda ni, aku tak boleh buat. Kan? Aku tak boleh buat. Itu nilai fitrah yang menyelamatkan kita. Satu, kadang bila kita buat salah, kita rasa serba salah. Bila kita buat dosa, kita rasa nak taubat. Itulah dorongan-dorongan fitrah. So ketika kita melihat orang lain terjebak begitu, so kita kena berdamai dengan hati. Kan sama ada kita nak syukur, ya Allah, dulu aku hidup aku macam tu, kau tarik aku ke jalan yang lebih baik. Dan kita tidak sekali-kali pernah melihat kita lebih baik dari dia, tak. Cuma jalan yang kita lalui ini jalan yang baik. Bukan bermaksud kita lebih baik dari dia, tak. Kita sama je dengan dia. Cuma Allah beri kita peluang, Allah beri kita hidayah. Dia mungkin sudah tapi dia berpaling mungkin. Mungkin sudah tapi dia tak nampak mungkin. Mungkin sudah tapi dia ada alasan-alasan lain. Tapi teruskan saja berdoa agar dia dapat hidayah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya pun macam tu Ustaz. Alhamdulillah Allah bagi saya hidayah tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mungkin dia tengah struggle kan. Mana tahu jumpa dengan orang macam Adik Irma, dia boleh lembut hati. Kan? Saya pun jahil juga Ustaz. Baru Sama. belajar. Aku pun sama. Itulah. Samalah. Hidayah Allah kan. Kita hanya berusaha mendapatkannya. Ada seorang ulama, nama dia Fudail bin Iyad. Dia ni ulama besar di Mekah. Sebelum dia jadi ulama, profession dia ialah perompak paling besar. Fudail bin Iyad ni, dia perompak, the most wanted perompak waktu tu. Orang-orang yang berdagang ni takut dengan Fudail ni. Dan dia berompak bukan berkumpulan, dia seorang-seorang. Kerajaan dah tampal poster, muka dia. Dia ni punya pakar merompak. Dan ada satu ketika, selesai dia merompak, dia lari dan bersembunyi di balik bukit. Dan waktu tu, dia dengar orang baca Quran. Dekat dengan subuh, dia dengar orang baca Quran dekat masjid terhampir. Ada satu ayat tu,
sangat dia dengar ayat tu dibaca. Saya lupa ayat yang mana. Tapi dia dengar ayat tu dibaca dan dia rasa, ai, sampai bila aku nak merompak ni? Sampai bila aku nak merompak ni? Allah kan Maha Penyayang. Kenapa aku tak bertaubat lah? Tu. Start daripada tu. Dia cuci tangan, berhenti daripada merompak, dia bertaubat, dia serah diri. Dia serah diri kepada penguasa, dia kata aku nak bertaubat. Lalu dia mendalami ilmu agama dan akhirnya jadi ulama besar. Fudail bin Iyad. Kalau begitu level, Allah masih terima taubat dan menjadikan dia faham pada agama. Setakat kita mana pernah merompak, membunuh. Nyamuk je lah kot, nyamuk dengan semut. Kan? Tu level manusia-manusia yang Allah sudi beri hidayah. Maka mohonlah hidayah dari Allah agar hati kita bahagia. Wallahu a'lam. Dia keluar jemur kain pakai spender dengan t-shirt je. Macam mana boleh kita tegur ke Ustaz? Aduh, itu macam mana nak tegur tu? Bujang ke dah kahwin? Dia mungkin selesa macam tu kot. Dah kahwin Ustaz, dah anak pun. Dah ada anak lelaki? Perempuan. Alamak. Pakai spender je. Ambil video lah lain kali. Kita share-share. Duduk belakang rumah selalu nampak lah. Belakang rumah. Malu ke? Semua kain kat belakang kan. Hantar je surat layang. Tapi dia cikgu lah Ustaz. Ya, hantar surat layang. Hantar kepada post box dia tu. Tulis. Awak janganlah buat macam tu. Keluar rumah. Macam tu. Akak takut suami akak tergoda. InsyaAllah Ustaz. Kalau dia pun dekat. Baik je dengan makcik. Akak takut. Makcik bukan apa. Makcik takut. Makcik tergoda dengan awak. Awak ni dah lah cantik. Kan? Taklah kongsi-kongsi. Benda cantik ni kita-kita dah lah. Tahu dia selesa buat macam tu. Tapi mungkin tapi kerana dia pasal macam tu lah. Tak apa, itu boleh ajak makan-makan kat rumah. Kan? InsyaAllah. Betul-betul kenal. Main masak-masak sama-sama. InsyaAllah. Akhirnya dia akan jalan. Dia muda lagi, anak seorang je baru. Itulah. Itulah, lain kali ambillah video share dengan saya. Tak pandai Ustaz. Tak pandai nak ambil gambar. Dia kadang orang ni bila dia berani buat macam tu kerana dia rasa orang lain tak kisah. Kan? Dia berani buat macam tu kerana dia rasa orang lain tak kisah, orang lain tak perlu sibuk tentang dia. Ya betul Ustaz. Sebab Kan? sini orang Cina. Tapi bayangkan kalau kita mula berbaik dengan dia. Kita mungkin hantar makanan, kita merawat dia. Yelah, jadi baik dan jadi rapat. Akhirnya dia akan segan dengan kita. InsyaAllah. So, kita tak tegur pun. Dia jadi segan. Bila dia jadi segan, dia akan fikir dua kali. Takkanlah aku nak berspender je. Makcik tu punya baik dengan aku, takkanlah aku. Dia mesti kisah dengan aku ni. Dia mesti nak cakap tapi dia segan dengan aku. Kan nanti dia akan rasa sayang dengan hubungan rapat dan akrab tu. So dia akan berubah. InsyaAllah Ustaz, saya akan cuba. Makcik akan cuba. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Jadi Ustaz kata tengah terbang tu orang tak boleh tengok tapi robot depan saya ni boleh tengok kot. InsyaAllah tak, itu bukan soalannya. Ustaz, ni kita kembali ke Isra' Mi'raj, memandangkan mood Isra' Mi'raj ada lagi ni Ustaz kan. 8 Nabi yang Rasulullah SAW bertemu ketika naik di langit tu, termasuk Nabi Isa AS kan. Jadi dekat sini kita dapat tengok macam 8 Nabi ni macam istimewa, mungkin istimewa Ustaz ya. Yang mana Nabi Isa ni nanti akan selamatkan umat Rasulullah SAW menjelang kiamat nanti kan Ustaz. Ya. Ada tak dalil yang jelas menghuraikan tentang susunan para Nabi di langit ni ketika Isra' Mi'raj ni? Dia kira macam apa hikmah penyusunan para Nabi di langit ni sebagai simbol kepada bidang keutamaan dan keistimewaan yang akan dianugerahkan kepada Rasulullah. Macam mana Ustaz? Tentang susunan tu pun saya pelik. Kenapa tak semua Nabi dan Rasul yang Nabi jumpa? Dan kenapa bentuknya macam tu? Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa dengan Nabi ni, langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Tak tahu kenapa susunannya macam tu. Dan tak jumpa ada dalil khusus ke tak. Nabi juga tak hurai. Tapi adalah pendapat-pendapat ulama yang cuba meneka-neka. Bukan meneka, dia memikirkan ini kot penjelasannya. Attempt, percubaan ulama untuk menjawab apa yang terbuku dekat hati. Boleh jadi Nabi dan Rasul yang Nabi jumpa ikut turutan langit pertama sampai ketujuh tu berkait rapat dengan misi dakwah baginda personally. Setiap Nabi dan Rasul yang baginda jumpa tu ada kaitan langsung dengan misi dakwah dia. Dan Allah tidak jumpakan dengan Nabi yang tak perlu. Contoh, ada jumpa Nabi Zakaria? Tak ada. So, tak ada kaitan dengan Nabi pun. Ceritanya tu cerita Nabi Zakaria, kaitannya dengan siapa? Dengan kita. Dengan umat baginda. Yang kahwin nama tak ada anak. Yang mahu anak, fungsi anak. Kan? Nabi Zakaria tu contoh untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi ada anak. So boleh jadi Nabi dan Rasul yang Nabi jumpa dekat langit, 7 langit tu berkait langsung dengan personality, peribadi dan kekukuhan dakwah untuk mengukuhkan dakwah Nabi. So itu kot dia punya alasan yang munasabah. Alasan yang munasabah. Tapi untuk diperincikan setiap tingkat itu, dia akan kembali kepada apa cerita yang Allah bawa. Apa cerita yang Allah bawa berkaitan dengan Nabi itu. Kalau Nabi Adam, dah tentulah dia berkaitan dengan anak cucu dia. Nabi Adam berbangga dengan Nabi SAW sebagai penutup. Nabi Adam pembuka dan dia penutup. Kan Nabi Isa yang akan meneruskan legasi perjuangan dia. Dan Nabi Yusuf. Cerita baginda menjadi inspirasi. Inspirasi kepada landscape perubahan dakwah Nabi daripada dakwah di Mekah yang penuh dengan kekerasan berpindah kepada dakwah di Madinah yang penuh dengan perjuangan. Kan? Tahukah anda bahawa perangai orang Mekah dengan orang Madinah berbeza? Perangai orang Mekah dengan perangai orang Madinah berbeza. Wanita Mekah dengan wanita Madinah berbeza. Wanita Madinah lebih independen. Wanita Mekah tunduk dan patuh pada suami.
Wanita Madinah tu gambaran wanita-wanita moden, feminisme. Dia berani perjuangkan hak dia. Sebaliknya wanita-wanita Mekah tu macam wanita-wanita yang enggih ikut je cakap suami. Gitu. Wanita Madinah ni dia berdikari. Pandai cari duit sendiri. Berani perjuangkan hak. Kenapa begitu? Sebab landscape berbeza. Latar belakang berbeza. Gitu. Jom. Macam wanita di Kelantan yang Ustaz pandangnya. Kan wanita dekat Kelantan, dekat Kedah kan lain. Dekat Sabah lain. Wanita Melaka lain. Wanita Johor lain. Lagi-lagi kalau yang lahir dekat Segamat. Bini aku lah tu. Dia lain. Sebab tu bila sampai ke peristiwa surah Mumtahanah, Umar punya respon, Umar pujuk Nabi tu sebab Nabi ceraikan Hafsah, talak satu. Umar punya respon ialah wanita-wanita Madinah sudah menukar cara berfikir wanita Mekah. So Umar dia sedar tentang perubahan tu. Cara berfikir wanita Mekah. So bila berbeza, maka cara dakwah dan pendekatan pun berbeza. Dan Madinah waktu tu dipenuhi oleh rumah-rumah pelacuran. Dan rumah-rumah pelacuran ni diusahakan oleh wanita sendiri. Dia bukan ada bapa ayam ke apa, tak ada. Tu yang undang-undang berkaitan dengan zina, tentang sebat, itu semua ayat Madaniyah. Kerana berlaku di Madinah. Kalau dekat Mekah, tak ada. Isu tu tak ada. Sampai Madinah, isu berbeza. Kepelbagaian kaum. Kat Mekah satu bangsa je, bangsa Arab. Yang diperangi satu kepercayaan je, kepercayaan menyembah berhala. Walaupun ada kepelbagaian berhala tu, tapi bangsa tetap sama. Kabilah. Tapi di Madinah, itu lebih besar. Ada Yahudi, ada Aus, ada Khazraj, ada Munafik. Itu yang banyak kita samakan Malaysia ni dengan Madinah. Kepelbagaian kaum. Jadi bagaimana Nabi mengakses ataupun mengurus kepelbagaian kaum ni supaya Madinah tu tenteram dan tenang. Nabi dahulukan dengan buat undang-undang. So sebab tu perlembagaan negara kita tu sangat penting. Perlu dipatuhi secara kolektif dan bersama. Kalau tak, Malaysia ni huru-hara, kacau bilau. Kita boleh aman damai ni sebab ada undang-undang dan kesefahaman semua orang mahu patuh kepada undang-undang yang sama. Sebab tu sebelum jatuhnya UMNO, keadaan masyarakat yang tak mahu patuh kepada undang-undang tu semakin meningkat. Jadi takut kepada kacau bilau, so dibuat cepat-cepat pilihan raya tu. Gitu. Tidaklah kita mahu menyamakan Malaysia itulah Madinah. Tidak. Tapi pendekatannya tu sama. Keperluan kepada kepatuhan undang-undang. So kita, masyarakat Melayu, sangat patuh. Sangat patuh. Jadi wariskanlah kepatuhan itu kepada anak-anak. Biasakanlah memperkenalkan mereka dengan undang-undang. Sebab kepatuhan pada undang-undang ni, apa juga undang-undang, kepatuhan pada undang-undang ni, dia bawa manfaat yang besar untuk masa depan. Kenapa? Ustaz, sebab generasi sekarang ni susah nak patuh undang-undang. Ya.
Betul tak, masa macam kita nak masuk apa Raudah dulu kan, kita patuh, orang Malaysia paling patuh nak masuk dululah kan, bergebuk-gebuk. Ya. Terus kan orang lain bergebuk-gebuk, saya tengok orang Malaysia duduk, saya tengok dulu lah, termasuk saya lah, saya tengok kita macam takut. Orang lain ganasnya saya tengok Ustaz. Ya. Disebut tentang undang-undang ni, dia perlu ada hati yang tunduk. Hati yang tunduk. Sebab tu kita orang dekat Tadabbur Center, tahun ni kita orang punya tamar, Tadabbur menjelang Ramadan, kami bawa topik tentang mukhbitin. Mukhbitin ni apa? Orang yang tunduk dan patuh. Satu sifat yang Quran sebut 3 kali je dalam Quran. Satu sifat yang besar yang disebut hanya 3 kali dalam Quran. Sifat ni mukhbitin ni baru hari ni dengar kan. Tapi dia sangat rare dan dia punya impak sangat besar. Dan mukhbitin disebut 2 kali dalam surah Hajj. 2 kali dalam surah Hajj. So kalau mau tahu, nantilah. Ada masanya nanti saya terangkan bentuknya macam mana. Kenapa dalam surah Hajj saja berkait rapat dengan kita buat haji. So orang yang buat haji ni, dia diuji daripada segala sudut, segala penjuru untuk menghasilkan hati yang benar-benar tunduk. Mukhbitin. Selagi hati tak tunduk, susah. Sebab tu orang-orang beriman ni hatinya tunduk, mudah diurus, mudah dipandu. Kan? Polis pun tak banyak kerja. Gitu. Wallahu a'lam. So jom, Ustaz, sambil siapa-siapa bawa boleh mandi, boleh kereta mandi ke? dulu. Macam mana? Bunyi signal kereta sambil memandu ke? Bercakap. Ya Allah, hati-hati. Sial pula saya tengok robot ni. Tak nak Robot pandai buat kereta. pergi family store. Ya Allah, elok dah Ustaz. Bawa kereta risau, tutuplah rumah. Ustaz kata dia tak mandi. Bukan, robot tak mandi. Robot tak mandi nak pergi family store. Last. Ustaz last. Ya. Betul ke isteri Ustaz lahir kat Segamat? Oh, sekampung. Oh, okey. Oh, orang sekampung. Okey. Baik. Dia lahir dekat hospital Segamat. Oh, saya kat rumah je. Saya lahir kat rumah. Dia Segamat kemudian membesar dekat Negeri Sembilan, membesar kat Melaka. Sekarang menetap kat Melaka lah. Oh, berpindah randa macam Ustaz jugalah. Pindah randa. Wah, memang sehati sejiwa. Kita je gomen tu Ustaz. Dan sejawa. Kan? Baik. Itulah. Saya memang selalu dengar orang cakap, apa ni, orang-orang Segamat hebat-hebat. Walaupun tidak dikenali. Betul lah, ada kereta api. Kalau saya pergi ni, interview. Setiap kali saya pergi interview, saya dapat pujian tu. Itulah. Sajalah perkongsian je lah. Mana tahu Kak Ida dengar. Dia orang Segamat juga tu. Baiklah Ustaz, kita boleh tutup ya Ustaz. Sebab untuk Ustaz semua ada urusan kan lepas ni. Saya mulakan tutup ya Ustaz. Baik. Boleh. Alhamdulillah, kuliah duha kita dalam sesi tadabbur surah Al-Imran pagi barakah ni berjalan dengan lancar dan diharapkan semoga kita dapat kefahaman ilmu anugerah Allah yang membimbing kita di atas jalan yang benar serta jauh dari menjadi hamba yang tersesat dengan banyak menghayati dan memikirkan serta meneliti isyarat yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Diharapkan juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan segala ajaran dan panduan yang kita dapati dari Al-Quran, insya-Allah. Jazakallah khairan buat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang sudi mencurahkan ilmu serta pencerahan kepada pencinta ilmu di platform Google Meet Gema Nur Iman ini. Hanya Allah lah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullah khairan buat hadirin pencinta ilmu di Gema Nur Iman yang setia memilih Gema Nur Iman sebagai platform taman-taman syurga dan yang dirahmati Allah sekalian, namun tak dilupakan barisan takbir urus Gema Nur Iman yang mujahadah demi penganjuran kuliah-kuliah di platform Google Meet ini.
Saya mengharap kita masih terpilih untuk menyuarakan kuliah asal pada 5:30 petang nanti bersama Al-Fadhil Imam Muhammad Farid bin Syari dengan pengajian berkitab iaitu Kitab Al-Wafi secara hadis 40 Imam Nawawi. Saya Adik Imam binti Sukir, moderator bertugas, mewakili pihak pengurusan Gemenur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dalam menguruskan dan mengacarakan majlis ilmu pada pagi ini. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barokah ni, saya dengan rasa hormat menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As bagi menutup kuliah dua kita pagi ini. Sehingga kita bertemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.